Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Good morning everyone. We will continue our class, science class for year 4. Kita akan sambung kelas kita untuk tahun 4. Okay, and as always we will combine. Okay, kita akan gabungkan. Okay, for Zamrud and for Crystal in one class, because our exercise book, our textbook also, we can combine between English and Malay, so no problem. If for Crystal you have anything to ask in English, don't worry, you can still ask me. Dan kalau kata for Zamrud, 4 Zamrud, kalau ada nak tanya, boleh tanya dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Buku kita dua-dua sekali ada dua bahasa. Okay, so for today, before we start, sebelum kita mula, kita nak bacakan doa dulu. Okay, cikgu nak minta Razin. Ada tak Razin tadi? Razin ada tak? Ha? Ada. Okay, Razin boleh baca doa, Razin? Boleh bacakan doa pagi ni? Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من غزائد رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آمين. Ya Rabbal Alamin. Okay, very good. Terima kasih kepada Razin. Okay, kerana memberikan membacakan doa pada pagi ini. Okay, baik. So, cikgu tukar ni sekejap. Okay. So, pagi ni kita nak sambung. Okay, topik kita topik tenaga. Still in topik tenaga. Dan minggu lepas cikgu ada bagi latihan. Okay, I've given you some exercise in your exercise activity book. Okay, buku yang cikgu pancarkan dekat sebelah ni. Nampak tak? Betul tak? Okay, buku rampaian topical science kamu. Betul tak? Betul. Okay, betul kan? Okay, baik. Jadi, kita akan bincangkan pada hari ini, kita akan bincangkan soalan yang cikgu dah suruh kamu jawab minggu lepas berkenaan dengan tenaga. Okey, baik. So, kita akan bincang untuk yang kelas 4 Zamrud, kamu boleh baca soalan dalam bahasa Melayu. Untuk 4 Crystal, you can read the question in English and answer in English. Tapi kalau nak juga bantuan bahasa Melayu untuk bagi faham, tak ada masalah, boleh. Okey. So, kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Kejap ya, mana dia? Okey, soalan yang pertama. Okey, kamu semak jawapan kamu, cikgu akan tuliskan jawapan di sini. Kalau jawapan kamu salah, kamu boleh padam dan juga betulkan, ataupun kalau kamu tak nak padam pun, kamu buat pembetulan. Kamu tuliskan menggunakan pen merah. Kalau ada pen merah lah, kalau tak ada gunakan pen biru. Kalau tak ada juga boleh guna pensel, ataupun kalau pensel tu kamu padam je lah, tuliskan yang betul. Okey, tak ada masalah. Okey, for number 1, cikgu akan tengok senarai nama dekat sini. Okey, so cikgu akan panggil berdasarkan nama kamu dalam ini. Okey, yang pertama sekali, Adam Drift. Adam Drift ni siapa? Okey, no respond, tak apa. Okey. Oh, apa nama apa? Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Ni apa ke? Apa nama? Adam apa? Adam Khalid. Adam Halik. Adam. Okey, Adam Halik boleh tak balik Adam Halik? Kita sekarang sedang membincangkan buku ni, buku rampaian topical science ni, warna biru ni. Kamu tengok muka surat 48. Kita nak tengok muka surat 48, kita nak tengok, kita nak bincangkan. Okey, yang ini cikgu dah suruh buat sebenarnya. Tapi tak apa, kamu boleh cuba jawab. Kalau belum buat, boleh cuba jawab saja, kita akan bincangkan apa jawapan yang sebenar. Okey, baik. Number 1. Okey, nombor 1. Silakan Adam Halik. Bateri. Okey, bateri. So jawapan dah ada dekat atas tu. Kamu hanya perlu isi tempat
kosong. Baik, nombor 1 dia kata namakan sumber tenaga berikut. Okey, jadi yang pertama sekali tadi apa dia? Adam Khalid jawab bateri. Okey, boleh tuliskan jawapan kamu. Okey, baik. Nombor 2, Ahmad Asazmi Haikal. Ombak. Ombak. Very good. Ombak. Okey, baik. Nombor 3, Alia Faizah. Matahari. Matahari. Okey, number 4. Nombor 4, Amira Yahya tadi, apa? Ain ya? Ain. Oh, terus left meeting. Okey, Isma Arisa, number 4. Y. Ha? Y. Apa dia? Angin. Angin, wind, bukan wine, wind. Okey, W-I-N-D kita sebut sebagai wind. Okey. Wind. Okey, wind tu angin. Okey, and then Zainul Zaman Azhari ni siapa? Yusof Sofia. Ha? Sofia? Sofia. Amy Sofia? Sofia Imanina. Oh, Sofia Imanina. Okey, Sofia Imanina, number 5. Nombor 4. Nombor 5. Makanan. Apa dia? Makanan. Makanan. Okey, makanan. Okey, dan yang terakhir nombor 6, Muhammad Adam Haris. Bahan api fosil. Bahan api fosil. Very good. Bahan api fosil. Okey, baik. Jadi sebenarnya kalau kamu berjaya menjawab 6 ni soalan ni betul, so kamu boleh pergi ke TP3. TP3 ni menguasai lah. Cuma kalau kata TP4 ni kamu boleh terangkan apa dia contoh-contoh sumber tenaga ni, kamu boleh dapat TP4 ataupun TP5. Okey. Baik. So ini adalah sumber tenaga yang kita dah belajar pada minggu lepas. Apa dia contoh-contoh macam mana tenaga yang dihasilkan untuk apa dan sebagainya, kita dah bincangkan pada minggu lepas. Tapi kalau ada lagi soalan boleh tanya cikgu. Okey, baik. B, kita nak pergi padankan sumber tenaga berikut dengan bentuk tenaga yang dihasilkan. Baik, yang ini kita sebenarnya belum masuk secara secara khusus tentang bentuk tenaga. Betul tak? Okey, cikgu tak sentuh lagi very spesifik, tapi cikgu dah bagi tahu secara minggu lepas apa dia bentuk tenaga yang ada, macam mana contoh bentuk tenaga kinetik, tenaga solar tu cikgu dah sentuh sedikit. Baik, jadi sebelum kita sambung, cikgu saja nak tengok pengetahuan kamu dulu, adakah kamu tahu, dan sambil tu cikgu akan terangkan. Baik, so untuk menjawab soalan B ni, jawapan dia sama juga, dah ada dekat atas tu, 4 pilihan jawapan. Okay, there are 4 answers. Okay, and then you just need to fill in the blank. Okay, ada 6 gambar tapi ada 4 jawapan. Jadi mesti ada satu jawapan tu boleh jawab kepada 2 tempat. Okay, baik. Jadi cikgu nak sambung. Okay, cikgu nak tahu saja kamu tahu ke tidak. Okay, Firas Fitri. Okay, number 1. Kalau gas tu, dia akan bagi tenaga apa? Tenaga kimia. Tenaga kimia. Pandai? Bagus. Okey, tenaga kimia. Okey, dia jawab tenaga kimia. Baik, number 2. Muhammad Hafiz Zikri. Tenaga elektrik. Okey, ini bateri kereta dia akan bagi tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik. Bagus. Okey, number seterusnya Nur Hafizah Yahya. Siapa? Nur Hafizah Yahya ni siapa? Razin ya? Tenaga kimia. Razin ya? Tenaga Kimia. okey, tenaga kimia. Ni Razin ke? Ya. Okey. So yang ketiga dia bagi tenaga kimia. Okey. Nanti cikgu terangkan satu-satu ya. Okey, nombor 4, number 4. Auni Damia. Tenaga
elektrik. Okey, tenaga elektrik. Okey. Baik, nombor Tadi 5. boleh. Ha? Tadi boleh ke cikgu dengar apa tadi? Apa dia? Tadi. Sebab tu nak baca dia. Dia tak perasan kot. Okey, baik. Seterusnya, Bella. Nombor 5. Tenaga apa? Tenaga kinetik. Okey, tenaga apa? Tenaga kinetik. Tenaga kinetik. Nombor 5. Tenaga kinetik. Okey, bolehlah. Okey. Nanti cikgu akan terangkan ya. Baik, tenaga kinetik. Nombor 6. Nurul Aimi. Tenaga solar. Okey, tenaga solar. Okey, baik. So, ini adalah 6 jenis bentuk tenaga yang ada dalam soalan inilah. Tapi sebenarnya ada beberapa lagi tenaga yang kita akan belajar. Contohnya tenaga keupayaan, kemudian tenaga tenaga kinetik dan sebagainya. Baik. Jadi, kalau kamu tengok macam gas. Okey, kamu tengok gambar gas ni. Okey, gas ni adalah tenaga kimia. Tenaga kimia ni adalah tenaga yang dihasilkan. Okey, maksudnya tenaga daripada gas tu kita dapat tenaga kimia. Untuk apa digunakan dia? Untuk pembakaran. Contoh. Baik, nombor 2 tenaga yang daripada bateri kereta. Okey, dia menghasilkan tenaga elektrik untuk kereta bergerak. Kalau dalam kereta kamu tu kalau tak ada bateri, apa yang tak boleh bergerak? Apa yang tak boleh berfungsi? Enjin. Siapa ada jawapan lain? Dia sebenarnya kalau tenaga elektrik untuk kereta lama lah. Okey, kereta-kereta zaman-zaman macam kereta-kereta kereta-kereta biasa ni, macam kereta buruk cikgu tu kan, kereta Saga cikgu tu kan. Tenaga elektrik ini digunakan untuk beberapa alat dalam kereta. Contohnya radio, lampu, kemudian pickup, horn. Yes, very good. Okey. Tetapi untuk enjin dia tak gunakan tenaga elektrik sangat. Okey, sebab itu kalau tenaga elektrik ataupun bateri kereta habis, kita masih lagi boleh menghidupkan kereta dengan cara apa? Menolak. Tapi itu bukan kereta auto yang sekarang ni, kereta manual zaman dulu tu kan. Macam kereta cikgu tu kan. Dia boleh ditolak dan boleh hidupkan enjin dia. Kalau kereta-kereta baru ni tak boleh. Kalau kamu tengok macam kereta yang canggih, BMW, Mercedes dan sebagainya, kalau bateri habis, memang kita tak boleh nak hidupkan. Okay, sebab dia banyak peralatan elektronik dalam kereta. Tapi kalau kereta-kereta zaman dulu, dia tak ada banyak sangat elektronik ni. Elektronik dia yang nak guna tenaga elektrik tu, dia datang untuk radio, lampu, horn itu sahaja. Tapi untuk enjin, dia masih lagi boleh bergerak. Okay, sebab tu kalau kamu tengok, kalau macam motor contohnya kan, ada setengah motor, kalau dia bateri dia habis, dia boleh bergerak tapi dia kena padamkan lampu. Dia kena offkan lampu depan dia, kemudian dia tak boleh pasang signal, spotlight dia tak boleh pasang. So motor dia boleh bergerak untuk jangka masa yang tertentu lah. Sebelum memang dah tak boleh buat apa. Okey, tenaga elektrik. Okey, kemudian ikan. Dia kata tenaga kimia. Tenaga kimia ni adalah tenaga yang dihasilkan oleh bahan-bahan makanan macam gas. Okey, contoh kalau macam ikan ni, tenaga kimia adalah contoh tenaga yang kita gunakan. Tenaga kimia ni adalah tenaga yang ada tindak balas kimia. Tu panjang sangat. Okey, tetapi dia memberi tenaga kepada kita untuk kita bergerak, untuk kita bermain, untuk kita bersukan, untuk kita bangun pagi, untuk kita belajar, tu semua adalah kita panggil sebagai tenaga kimia. Sebab tu kalau kita sebut, saya hari ni tak bertenaga lah cikgu. Nampak? Sebab apa kita gunakan tenaga? Okey, tenaga mana yang kita pakai tu? Adakah kita pakai tenaga elektrik untuk hidup? Tidak. Adakah kita pakai tenaga tenaga solar untuk hidup? Tidak. Kita menggunakan tenaga kimia untuk melakukan aktiviti seharian kita. Mana kita nak dapat tenaga tu? Tu daripada bahan makanan. So bahan makanan tu dia menghasilkan tenaga kimia untuk haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga manusia untuk membuat aktiviti dan terus hidup. Okey. Baik.
Seterusnya, tenaga yang kita tengok nombor 4 tu adalah empangan. Macam cikgu dah cakap minggu lepas, empangan ni dia menghasilkan tenaga elektrik daripada turbin yang berputar. Okey, bila air lalu dia menggerakkan turbin dan kemudian daripada situ dia akan menghasilkan tenaga kinetik yang sangat kuat dan kemudian dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi benda-benda macam ni, contoh macam empangan ni, dia bukan hanya ada satu tenaga yang terlibat dekat situ. Dia ada 2-3 tenaga yang terlibat. Okey? Daripada air tu adalah tenaga keupayaan. Ni nanti kita belajar. Okey, tenaga keupayaan dia tolak sendiri, kemudian dia lalu dekat turbin tu dia berpusing. Dia akan menghasilkan tenaga kinetik, so dia akan berpusing, pergerakan kinetik ni pergerakan, okey. Dia berpusing dan kemudian barulah dia akan menghasilkan tenaga elektrik yang kita akan guna. Okey. Sama juga nombor 5, sebenarnya dia boleh menghasilkan dua perkara, iaitu yang pertama, ya Muayyad, ada nak tanya? Tak ada. Okey. So, kincir angin dia juga menghasilkan tenaga kinetik dan juga hasil daripada tenaga kinetik tersebut dia akan menghasilkan pula tenaga elektrik. Dia akan bertukar kepada tenaga elektrik dan kita akan guna tenaga tersebut. Sama juga macam tenaga solar. Tenaga solar ni adalah yang dihasilkan oleh matahari, tetapi tenaga solar ini kemudian akan ditukarkan kepada tenaga elektrik untuk kegunaan kita. Contoh, kita nak pakai elektrik rumah, kita nak mesin basuh, kita nak guna mesin basuh, nak guna peti air, semua itu merupakan tenaga elektrik yang dihasilkan oleh empangan, oleh kincir angin, oleh jana kuasa, oleh tenaga solar. Itu adalah sumber-sumber ataupun hasil bentuk tenaga. Baik. Dan yang ini satu lagi. Yang ini ni dah muka surat 2 je. Oh, betul lah. Okey. Baik. So, yang ini satu lagi adalah contoh sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Ini pun cikgu berasa belum sentuh secara khusus. Tapi untuk pengetahuan kamu, cikgu bagi tahu, untuk pengetahuan kamu, tenaga yang boleh dibaharui ini adalah tenaga yang sentiasa ada. Sentiasa ada, dia takkan habis. Siapa boleh bagi satu contoh kat cikgu? Apa itu? Ombak. Apa dia? Matahari. Tenaga solar. Ombak. Tenaga daripada ombak. Air. Okey? Itu adalah tenaga yang boleh dibaharui. Maksudnya tenaga tu takkan habis. Air. Sebila yang kamu rasa air ni akan habis? Kita guna kuasa ombak ataupun tenaga daripada ombak. Bila masa tenaga daripada ombak ni akan habis? Waves, current. Okey, bila masa dia boleh habis? Macam solar, from the sun, matahari. Bila masa dia akan habis? Dia akan sentiasa ada sampailah hari kiamat. InsyaAllah itu ni kan contoh. Okey. Tetapi sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ini adalah tenaga yang akan habis. Lama-lama dia akan habis. Contoh adalah macam contoh petroleum, gas asli, arang batu. Benda-benda tu kita cari. Contoh macam petroleum, kita terpaksa korek di dasar laut untuk dapatkan petroleum. Lama-lama kalau kita dah korek sana, korek sini, dah habis semua kita korek, lama-lama petroleum pun akan habis. Sebab itu sekarang ini kalau kamu perasan, kebanyakan daripada pengeluar kereta, pengeluar alat elektrik, mereka banyak nak berubah ataupun nak menukarkan sumber tenaga mereka, tidak mahu bergantung pada minyak dah. Contoh macam kereta sekarang, dia orang dah buat kereta apa? Siapa tahu? What types of car that they had produced now? Kereta apa? Yang kita panggil sebagai kereta hybrid. HYBRID. Ni kalau kamu biasa dengar, kalau kamu mengikuti perkembangan kereta, kalau kamu tengok iklan kereta kan, dia akan ada perkataan hybrid. Hybrid ni adalah salah satu contoh kereta yang kurang bergantung pada penggunaan minyak. Dia lebih bergantung pada penggunaan bateri, kemudian penggunaan elektrik. Okey, yang boleh dicas semula. Dan kalau kamu tengok paling mudah dekat Teluk Intan, cikgu tak pasti kat mana ada. Tapi kalau dekat Ipoh,
Kamu pergi dekat stesen minyak yang dekat Simpang Pulai, Petronas tu dia ada satu. Kalau kamu pergi tengok belah hujung sikit, dia ada satu tempat parking kereta. Kat situ dia ada satu macam mesin warna biru tu. Itu untuk charge elektrik. Kalau dekat dunia ni, ada satu pengeluar kereta yang memang dah bergantung kepada elektrik hybrid adalah model kereta Tesla. Brand Tesla. Kalau nanti kamu boleh Google, kamu boleh tengok dekat YouTube, kereta jenama Tesla. Dia dah menggunakan, dia memang nak menggunakan hybrid sepenuhnya. Sebab dia tak nak bergantung pada minyak. Kamu tak perlu isi minyak dah. Dia menggunakan elektrik dan juga bateri semata-mata. Sebab apa? Sebab dia tahu masa depan nanti bila minyak dah habis, kereta tak boleh nak bergerak. Jadi bila minyak tinggal sikit, apa kesan dia? Apa kesan dia kalau minyak nanti semakin berkurangan, petroleum semakin berkurangan? Apa kesan dia pada kita? Anybody? Tak pasti. Tak pasti. Okey, bila minyak berkurang, Boleh bergerak. Kereta tak boleh bergerak. Okey, kereta tak boleh bergerak. Tetapi bila minyak berkurang, sebagai contoh okey, kita suka makan nasi. Betul tak? Okey, kita semua suka makan nasi. Memang kita biasa makan nasi. Hari-hari kita makan nasi. Tetapi sekarang ni senang ke susah kita nak dapat beras? Senang kan? Sebab beras ada jual hari-hari. Orang sawah padi punya banyak. Orang Sungai Manik ada buat beras, ada sawah padi. Kat Kedah ada sawah padi. So bekalan padi mencukupi untuk menampung penggunaan beras kita. Tapi lama-lama kalau semakin kurang sawah padi, tak ada, jadi kita semua nak makan nasi, apa akan jadi pada beras? Apa akan jadi pada harga beras? Benda sedikit tapi orang nak banyak. Dia akan jadi apa? Mahal. Harga mahal. Ya, harga akan jadi terlalu mahal sebab beras susah nak dapat. Sama macam minyak. Minyak sekarang ni dia ada pengeluar-pengeluar dekat dunia ni tak ada, bukan semua negara ada minyak. Macam Malaysia kita ada pengeluar, kita sebagai pengeluar minyak, kita jual minyak kita kepada negara luar dan kita beli minyak yang lebih murah untuk pakai di negara kita. Sebab tu harga minyak kalau kamu tengok berubah-ubah. Kan tiap minggu hari Jumaat je orang akan tengok update. Harga minyak pada minggu ini, berapa ringgit. Jadi, bila bekalan minyak semakin kurang, so harga minyak akan semakin tinggi. Bila harga minyak semakin tinggi, jadi segala kos pemprosesan, segala kos penghantaran barang semua akan meningkat. Okey, contoh macam orang nak hantar roti daripada KL nak hantar ke Teluk Intan. Sekarang ni dia kata, okey, roti saya boleh hantar harga dia RM1 sekarang ni. Sebab minyak dia harga RM2. Tapi kalau kata minyak dah semakin berkurangan, minyak dah naik sampai RM10, boleh tak dia nak hantar roti pada harga RM1? Tak boleh. Dia akan naikkan harga roti pula. Jadi semua barang akan naik harga. Sebab itu, pengeluar-pengeluar kereta, pengeluar-pengeluar kenderaan sekarang ni, kebanyakannya mereka akan mencari jalan bagaimana nak mengurangkan kebergantungan pada minyak. Dia orang tak nak pakai minyak dah. Jadi secara perlahan-lahan sekarang ni wujudnya kereta itu yang kita namakan sebagai kereta hybrid. Dia banyak guna bateri, dia banyak guna elektrik. Dan sampai satu masa nanti orang tak guna minyak dah untuk kereta. Sebab dia nak jimatkan penggunaan dan satu lagi dia nak mengurangkan pencemaran kepada alam sekitar. Yang itu kita kena tahu. That's why itu adalah beza. Sumber tenaga yang boleh dibarui ini sumber tenaga yang tak habis. Empangan. Kita ada tenaga elektrik daripada empangan. Sebab tu orang guna elektrik. Sebab elektrik ni dia hasil dia sumber dia daripada bahan yang takkan habis. Air boleh hasilkan elektrik. Angin boleh hasilkan elektrik. Ombak boleh hasilkan elektrik. Apa lagi? Tadi kincir angin, dynamo dan sebagainya. Semua boleh menghasilkan elektrik. Sebab itu orang akan bergantung kepada elektrik pula selepas ini. Kita nak bergantung kepada elektrik dan juga bateri. Solar contohnya kan, daripada matahari. Sumber yang takkan habis. Semua orang boleh dapat solar. Okey. Baik, jadi sebab itu dia nak mengurangkan kebergantungan kepada
sumber tenaga yang tak boleh diperbarui nanti. Okey, baik. Jadi sumber tenaga yang boleh diperbarui tadi, kita teruskan tadi, kita sambung siapa tadi? Sulian Aimi dulu. Aimi, berikan satu sumber tenaga yang boleh diperbarui. Apa dia? Tenaga solar. Sumber itu bentuk tenaga. Kalau tenaga solar tu bentuk tenaga, sumber dia datang daripada mana? Kalau tenaga solar, sumber dia daripada mana? Matahari. Ha? Matahari. Ya, okey, matahari. Okey, yang ni kamu boleh tuliskan jawapan ni kamu, okey? Okey, baik, seterusnya Suliana Ismail Warhan. Ni siapa ni? Salsabil. Salsabil. Okey, Salsabil. Yang kedua apa dia? Sumber yang tak habis ataupun yang boleh diperbarui. Apa dia tadi? Air. Air. Okey, air. Okey, dan yang ketiga, Muayyad. Muayyad? Tak ada. Okey, kita teruskan balik. Adam Halik. Apa dia sumber tenaga yang boleh diperbarui? Satu lagi. Cikgu dah bagi tahu tadi. Apa dia? Tak ada juga. Asasmi. Biojisim. Biojisim. Okey, biojisim. Boleh. Okey, biojisim dan ataupun satu lagi kita ada. Kita ada apa satu lagi? Angin. Okey, baik. Okey, sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Alia Faizah. Petroleum. Okey, petroleum. Okey, lagi Amira Yahya. Siapa tadi? Lupalah. Razin kot. Razin? Tak ada. Isma Arisa. Non-renewable energy sources. What is it? One is petroleum and then what else? Isma Arisa? Tak ada juga. Okey, Zainul Zaman tadi. Sufia Imanina. Apa dia? Arang batu. Okey, arang batu. Okey, yang dia orang melombong tu, arang batu. And then Adam Haris. Satu lagi. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Apa dia? Bahan api fosil. Bahan api fosil. Bahan api fosil ni lebih kurang kepada arang batu. Bahan api fosil ni arang batu. Lebih kurang sama. Satu lagi iaitu kita panggil sebagai... Bahan nuklear. Apa dia? Bahan nuklear. Bahan? Apa ni? Asli. Gas asli. Okey, gas asli ataupun natural gas. Okey, ini adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Okey, very good. Okey, ni mouse cikgu. Cikgu terambil gambar tadi. Okey, so kita ada satu lagi objective question. Okey, kita akan teruskan. Kita akan bincang lagi. Baik, tadi Adam Haris. Okey, Afifuddin. Number 1. Soalan 1. Bacakan dan kemudian kamu terus jawab. Apa jawapan dia? Kita ada juga Firas Fitri. Raja satu menunjukkan seorang budak lelaki memadam papan hitam. Apakah yang diperlukan oleh budak lelaki itu untuk menjalankan aktiviti tersebut? C. Okey, very good. Direct question. Tenaga. Dia perlukan tenaga. Baik, nombor 2. Hafiz Zikri. Raja 2 menunjukkan dua objek diagram. Dari manakah objek-objek ini mendapat tenaga? D. D apa dia jawapan dia? Sel kering. Sel kering ataupun D sel kering, iaitu contoh macam bateri. Tu kita paling mudah bahasa kita adalah bateri. Okey, nombor 3. Nur Hafizah Yahya. Tadi si Razin ya. Okey, tak ada kot. Okey, ada.
Raja menunjukkan sebuah basikal. Razin. Ya, Razin 4 kristal kan? ayah. Okay, please answer it in English. Diagram 3 shows a bicycle. Diagram 3 show a bicycle. Okay. Which of the following source of Electricity use the bicycle? is used by the bicycle. Okay, which one? Bicycle dia guna tenaga apa untuk menjana elektrik? D. Solar cell? D ke? Solar cell tu ke? No. D. B. Akumulator. D. D. Solar cell. B. Apa jawapan dia? B. Tahu, sebut-sebutkan. B tu apa dia? Akumulator. Accumulator. Okey, accumulator ni bukan digunakan pada basikal. Okey. Okey, baik. Untuk basikal, cikgu faham. Sebab basikal kamu sekarang ni memang tak ada lampu dah. Zaman dulu, basikal zaman dulu, zaman-zaman cikgu dulu, dia ada satu lampu tau. Lampu tu dia bukan macam sekarang. Kalau basikal sekarang, kamu guna lampu tu, dia pakai bateri. Betul tak? Okey, lampu tu dia pakai bateri. Kamu pasang tu, kamu terus boleh on lampu. Kamu tak kayuh pun kamu boleh on lampu tersebut. Tetapi basikal zaman-zaman dulu nak dapatkan bateri susah. Jadi dia gunakan dynamo. Okey, dia gunakan dynamo A, dynamo tu. Okey, sebab dynamo tu dia akan letakkan pada tayar. So bila tayar berpusing, dynamo tersebut juga akan berpusing. Bila dia berpusing, dia akan menghasilkan tenaga elektrik dan disambungkan kepada lampu basikal. Jadi kalau dia kayuh, barulah lampu tu akan menyala. Tapi kalau dia tak kayuh, lampu tu takkan menyala. So itu adalah dynamo. Basikal sekarang tak ada. Sebabnya basikal zaman dulu je ada. Sebab basikal sekarang dia nak buat basikal lebih ringan. Bila lebih ringan, dynamo tu berat, so dia akan menambahkan berat pada basikal. Okey. Okey, thank you Razin. Okey, number 4, nombor 4. Auni Damia. Antara alat berikut yang manakah menggunakan tenaga elektrik yang dibekalkan oleh stesen jana kuasa hidroelektrik? Okey, stesen jana kuasa hidroelektrik ni apa dia? B. No. Cikgu tanya sebelum ni. Sebelum tu cikgu nak tanya. Stesen jana kuasa hidroelektrik tu merujuk kepada apa? Tak tahu. Bahan fosil api? Bahan fosil api? Siapa jawab tu? Alia. Apa dia Alia? Alia? Ulang balik. Muayyad. Bahan fosil api. Bahan? Fosil api. Bahan fosil api. Bahan api fosil. Okey. Sebenarnya kalau kamu tengok kat sini, stesen jana kuasa hidro. Hidro tu dia melibatkan apa? Elektrik. Air. Hidro. Kamu perasan tak kalau dalam kartun ke dalam game ke ada satu hero dia gunakan nama Hydra. Hydra tu maksud dia air. Okey, yang berasal daripada air. Jadi stesen jana kuasa hidroelektrik ni adalah merupakan lebih kurang jana kuasa yang berasal daripada empangan air. Jadi kita kat Malaysia ni sumber elektrik kita yang utama adalah daripada empangan. Kita ada beberapa empangan dekat Malaysia ni. Sebab itu empangan-empangan di Malaysia ini kalau kamu perasan dia dijaga oleh askar. Yang ini mungkin kamu tak perasan. Tapi kalau kamu lalu dekat empangan, kebiasaannya memang akan ada askar yang jaga. Sebab apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tak nak bagi empangan tu roboh. Okey. Dia tak nak bagi empangan tersebut terdedah kepada bahaya. Sebab itu kalau di Malaysia ni, kalau musuh nak serang kita, dia akan hancurkan yang pertama, kalau orang datang, dia akan hancurkan empangan dulu. Sebab dia hancurkan empangan, dia tembak empangan tu, confirm satu Malaysia ni tak ada elektrik.
Bila tak ada elektrik, boleh tak kita nak guna komputer, nak telefon, nak apa semua, boleh tak? Tak boleh. Itu adalah taktikal peperangan. Sebab itu, aset-aset penting di Malaysia ni, contoh dia apa? Yang pertama, empangan. Itu cukup dijaga. Kamu tak tahu pun sebenarnya dalam tu ada apa. Memang dia orang dah standby dah. Kadang-kadang tu siap ada. Mungkin ada lah peluru berpandu ke apa. Cikgu pun tak pernah masuk. Tapi memang ada. Dia dijaga oleh askar. Okay, dan juga polis. Untuk menghalang daripada berlakunya cubaan-cubaan sabotaj. Kalau sabotaj, kalau rosak empangan tu, meletup ke apa semua, memang akan tak ada elektrik. Dan yang kedua, dia akan jaga lapangan terbang. Sebab apa dijaga lapangan terbang ni? Kawasan yang sangat dijaga sebab kalau kata mereka musnahkan lapangan terbang, kita di Malaysia ni tak boleh ke mana-mana dah. Duduklah dalam Malaysia ni. Kita nak lari pergi Indonesia tak boleh, nak lari pergi Thailand tak boleh, kita nak tak boleh. Itu adalah sebenarnya antara aset-aset strategik di setiap negara. Sebab tu kalau kamu tengok peperangan moden yang sekarang ni, zaman-zaman perang yang moden ni, itu adalah antara tempat-tempat yang akan diserang dulu. Jadi mereka akan sentiasa jaga lapangan terbang, empangan ni contohnya kan. Ada banyak lagi tapi mungkin cikgu akan sebut lain kali lah. Okey, jadi empangan. Jadi empangan ni adalah stesen jangkauan hidroelektrik ni merujuk kepada empangan. Jadi Damia, apa tadi jawapan ni tadi? A, B, C, D? B. B. Okey, sebab biasanya komputer memang kita gunakan tenaga elektrik. Kalau macam yang A ni, cikgu rasa radio kot. Radio kecil tu dia boleh gunakan bateri ataupun sel kering. Ini kereta mainan dia boleh gunakan sel kering juga. Yang dapur ni dia menggunakan gas, dia tak menggunakan elektrik. Tapi PC ataupun komputer yang besar ni dia mesti menggunakan elektrik. Dia tak boleh guna bateri. Kecuali kalau laptop. Laptop boleh, tetapi itu pun dia kena charge menggunakan elektrik. Baik, nombor 5. Tadi awak ni dah. Okey, Bella, nombor 5. Maklumat di bawah adalah mengenai tenaga X. Tidak boleh diperbaharui menyebabkan pencemaran, menghasilkan tenaga haba. Apakah X? Petroleum. Petroleum. Okey, dia tidak boleh diperbaharui. Kemudian dia menyebabkan pencemaran. Macam kita tengok dulu, kalau minyak contohnya dia tumpah dekat laut ke dekat sungai ke, dia akan menyebabkan pencemaran dan menghasilkan tenaga haba. Okey, haba yang panas. So jawapan dia adalah di petroleum. Okey, kemudian Nurul Aimi, nombor 6. Raja Ampat menunjukkan sejenis peralatan elektrik. Antara alat berikut yang manakah mengubah tenaga dalam yang sama seperti alat di atas? Okey. Mengubah tenaga seperti yang digunakan seperti alat di atas. Apa dia? Okey, diagram 4 tu merupakan sebuah pembakar roti. Dia menukar tenaga apa kepada tenaga apa? Siapa boleh tahu? Elektrik ke haba. Yes, dia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba untuk membakar roti. Jadi dalam 4 jawapan dekat bawah tu, yang manakah dia mengubah daripada tenaga elektrik kepada tenaga haba? Yang mana? A. A, bagus. Okey, A tu daripada tenaga elektrik. So dia tukarkan kepada tenaga haba untuk memanaskan baju seluar kita untuk mudah untuk digosok. Okey, kalau macam jam dia tukarkan kepada tenaga elektrik kepada tenaga apa? Kalau jam ni Bunyi. tenaga bunyi. Nanti bila sampai masa dia bunyi kering, so dia hasil daripada tenaga elektrik tu dia menghasilkan tenaga bunyi. Kalau macam dekat atas ni digunakan tenaga apa? Solar. Solar kepada tenaga apa? Elektrik. Tenaga cahaya. Dia solar tukarkan kepada tenaga cahaya. Okey, tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Kalau macam ni radio, tenaga elektrik kepada Bunyi. tenaga bunyi. Very good. Okey, nombor seterusnya, nombor 7.
Siapa tadi? Tadi Aimi. Okey, Suliana Ismail ataupun Salsabil. Which the following form of energy produced when a computer is being used? Being used. Which of the following forms of energy are produced when a computer is being used? Maksudnya yang manakah antara bentuk tenaga ni yang mana yang terhasil? Bila kita guna komputer, apa tenaga yang terhasil? Okay, what is it? Okay. P dengan R. P dengan R. Okey, dia kata P dengan R. Sekejap, kita tengok. Okey, yang pertama dia kata tenaga cahaya. Bila kita guna komputer, ada tak tenaga cahaya? Ada. Apa yang keluar dekat skrin komputer tersebut merupakan cahaya. Jadi itu adalah tenaga cahaya. Yang kedua, tenaga kimia. Ada tak dia gunakan tenaga kimia? Tak ada. Tidak ada tenaga kimia. Okey, kemudian tenaga elektrik. Tenaga kinetik ada tak? Tak ada. Okey, tenaga kinetik. Salsabil, tenaga kinetik ataupun kinetic energy is a form of energy that is produced when there is a movement. Bila ada pergerakan, barulah wujudnya tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni hasil daripada pergerakan. Jadi kalau tak ada pergerakan, komputer ni dia duduk senyap dekat situ, tak ada pergerakan. So dia takkan menghasilkan tenaga kinetik. Tetapi dia akan menghasilkan tenaga apa? Dia akan menghasilkan tenaga bunyi. Bila kita main, kita buat pasang video, dia akan berbunyi. So itu adalah tenaga bunyi. So the answer is P and S. Okay? Boleh? Number 8. Last one. Soalan terakhir. Number 8. Okay? Muayyad. Oh, Muayyad. Muayyad ni tadi on off tak ada ya? Okey, kalau tak ada, kita balik kepada Adam. Ada. Okey. Number 8. Nombor 8. Yes. Nombor 8. Senarai di bawah menunjukkan 4 alat. Setrika elektrik, pengering rambut, kalkulator, jam dinding. Alat yang mana melibatkan tenaga haba? Okey, yang manakah melibat tenaga haba? Jawapan dia dekat sebelah tu pun ada. Okey, apa dia? P dan Q. P dan juga Q, setrika elektrik dan juga pengering rambut. Very good. Kalkulator dia tak melibatkan haba, jam dinding pun tak melibatkan haba. Very good. Jadi itu adalah 8 soalan yang kita dah bincang. Jadi tugasan kamu hari ini adalah untuk meneruskan soalan di muka surat 52 dan 54. 53 tak ada ya? Dia 52, 53 dan juga 54. Boleh ke tak boleh? Boleh. 54 ni tak payah lagi. Okey. 54 tak payah. Buat 52 dan 53 sahaja. 2 muka surat sahaja. Boleh ke? Boleh. Susah ke senang? Okay, baik. So, next week, minggu depan cuti, betul tak? Betul. Okey, minggu depan minggu depan cuti, rehatlah seminggu. Okey, kemudian nanti selepas minggu depan, lepas cuti, kita akan sambung lagi dengan topik tenaga, iaitu bagaimana perubahan bentuk tenaga dan juga apakah keburukan dan kebaikan sesebuah tenaga tersebut. Boleh? Cikgu tak nak bagi banyak-banyak. So ini sahaja kerja untuk hari ini. Okey, cikgu harap kamu boleh siapkan. Okey, dan satu lagi cikgu harap Belum dah siap. Saya dah siap. 52 dan 53 dah siap dah? Dah. Oh, bagus. Okey, kalau bagus nanti kamu hantar jawapan kamu pada cikgu. Dan satu lagi cikgu minta maaf kalau kata cikgu lambat tengok kamu punya telegram tu ya. Sebabnya cikgu banyak sangat dia orang hantar tu, kadang-kadang cikgu tak tertengok.
Kan, dengan cikgu nak apa kelas lagi, cuma nanti cikgu akan ni. Cikgu masa habis cuti PDPR lagi ke? Ya, setakat ini cikgu rasa memang PDPR lagi. Sebab kalau kita tengok kes COVID ni belum menurun, dan kalau kata buka sekolah pun dia akan buka untuk sekolah menengah dahulu, SPM dulu. Jadi bersabarlah. Okey. Cara macam ni pun okey juga kan. Kamu boleh lagi bersama dengan cikgu kan. Okey. Baik. Kemudian cikgu nak kamu pastikan okey, penggunaan kamu nak menghantar ke ke Google Classroom. Yang ni cikgu selit sikitlah. Okey, bagaimana kamu nak hantar kerja dekat Google Classroom. Okey. Baik, yang mana yang dah ada lah ya. Yang mana tak ada tu tak apalah. Okey, contoh ya, kalau kamu dah siap. Contoh tadi kamu dah ada muka surat 53. Okey, tengok contoh cikgu buat ya. Cikgu akan ambil gambar dulu menggunakan kamera handphone kamu ke, tak kisahlah kamera apa ke kan. Alamak. Silap pula. Okey, katalah ada kamera. Okey, ni kerja kamu. Kamu dah siap. So kamu ambil gambar contohnya kan. So kamu ambil gambar. Okey, dah ada dah gambar kamu tu. Gambar kamu dah ada. Okey, ni gambar kan. Nampak tak? Kamu tak nampak, kecil sangat ya. Cikgu share screen sekejap ya. Entire screen. Okey, cikgu ulang balik. Okey, contoh kamu dah siap kerja kamu. Jadi kamu ambil gambar kamera kamu tu, kamu ambil gambar macam biasa kamu buat tu kan, yang kamu hantar kat cikgu tu kan. Okey. Lepas tu dah ada gambar kamu ni. Okey, apa yang kamu perlu buat? Kamu masuk sahaja ke Google Classroom. Okey, kemudian kamu pergi ke profil kamu tu. Contoh macam kamu kelas 4 Zamrud. Okey, kelas 4 Zamrud. Sekejap ya, slow pula. Okey, so yang ini macam ni cikgu dah bagi itu assignment tenaga. Cikgu dah bagi tahu kerja kamu kan. Okey, apa yang kamu perlu buat adalah, cikgu tak masuk sebagai student. Boleh tunggu tak cikgu masukkan sebagai student? Boleh. Ni ada Nabila Husna ni. Siapa entah Nabila Husna ni? Okey, contoh Nabila Husna 4 mutiara ya. Contoh. So kamu masuk kelas kamu tu, kemudian kamu nampak contohnya macam ni, ada new assignment getting around yang paling atas. Ini semua adalah assignment yang cikgu dah bagi. Okey? Kalau kamu nak tanya apa-apa, kamu boleh tanya dekat ni, class comment. Kamu tulislah apa-apa kat situ. Cikgu macam mana nak buat apa semua kan. Okey, itu kalau dekat class comment. Yang ini. Tapi kalau kamu nak hantar, kamu tekan saja dekat new assignment tu. Okey, dah masuk dalam tu. Apa yang kamu boleh nampak tak? Ada anak panah kat bawah ni. Your work. Dekat bawah tu kan. Kamu tekan anak panah ke atas tu. Kamu tekan add attachment. Tekan add attachment tu. Kamu tengok situ pick photo. Nampak tak? Ada drive, ada link, ada file, ada pick photo. So, kamu pick photo. Ataupun kalau kamu tak ambil gambar lagi tadi, kamu gunakan use camera. Tapi cikgu dah ambil gambar tadi. Cikgu ambil je pick photo. Kemudian cikgu pilihlah gambar yang ada. Tu gambar anak cikgu tu. Okey. Baik. So, kamu pilihlah gambar tu. Contoh nampak? Cikgu dah upload gambar ni kan. Dia akan upload gambar yang kamu ambil tadi, gambar buku kamu tu. Okey, tunggu sekejap. Kemudian, lambat pula. Tapi biasalah. Okey, gambar tu kamu dah ada kat situ. Kemudian, dah ada attachment. Nampak ni? Yang atas tu. Yang ada getting around 14 Julai apa semua tu. Kemudian, kamu tekan hand in. Are you sure? Hand in your work? Tekan hand in. So, bila kamu hand in, maksudnya kamu dah hantar. Nanti cikgu akan nampak kerja kamu. Sama je macam kamu hantar kat Telegram. Cuma dekat sini kamu tak payah serabut dah nak mesej cikgu. Cikgu boleh tengok ikut kelas sahaja. Dia akan tulis kat situ handed in. Dekat belah kanan tu kan. Handed in. Okey. So nanti cikgu boleh semak kelas kamu terus. Boleh? Ini selingan. Okey, saya pernah buat. Okey, kalau laptop macam mana? Sama sahaja. Kalau laptop pun sama sahaja. Sekejap cikgu tunjuk ya. Kalau laptop, kamu perlu ambil gambar dan masukkan dalam laptop dulu, Adam Haris. Okey, cikgu nak tunjuk pun mungkin tak ni kot. Sebabnya cikgu tak masukkan kamera cikgu kat sini. Tapi sama aja lebih kurang, dia hand in juga. Okey? Baik, kamu cari perkataan hand in tu. Okey, baik, boleh ya?
Okey, kalau laptop saya guna scanner. Kalau guna handphone pun tak apa Alia Faizah. Kalau guna scanner mungkin lambat. So kamu ambil gambar je pakai handphone kamu tu. Kamu transfer saja, upload terus pakai handphone ataupun kamu masukkan gambar tu dalam laptop, kemudian barulah kamu upload. Tapi jadi banyak kerja lah. Tak ada masalah pun. Kalau kamu selesa guna scanner pun tak ada masalah. Boleh sahaja. Nanti cikgu adalah record dalam tu. Kalau dalam handphone ni cikgu takut lama-lama nanti banyak-banyak nanti hilang. Kalau dalam Google Classroom senang, dia simpan semua dekat situ. Okey. Baik, jadi itu sahaja. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita habis hari ni? Tak ada. Very good. Jadi cikgu ucapkan kepada anda selamat bercuti. Selamat Hari Raya Haji di rumah. Selamat bercuti pun bercuti di rumah. Kita tak boleh nak ke mana-mana. Betul tak? Okey. Tapi tak apa. Kita kena bersabar. Okey. Baik. Jadi setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.